Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam DBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Jadi saya kembali bagi satu live ringkas. Tajuknya menarik, iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin makin nyata menjadi Perdana Menteri, ataupun satu lagi cara ialah dengan menyatakan bahawa Anwar tidak ada majoriti, dan juga Zahid Hamidi dijangka akan berundur sebagai Presiden UMNO dalam masa terdekat. Jadi ini tajuk dia. Okey, saya akan bermula menghujah, kemudian bila saya beri isyarat anda boleh bertanya soalan. Okey, seperti biasa anda jika lihat laskar-laskar tu jangan bimbang, saya akan singkirkan, jadi tumpu kepada saya. Jadi Datuk Seri Anwar Ibrahim berdasarkan makluman sumber tidak ada majoriti. Okey. Sekarang bila kita cerita berkenaan dengan majoriti ni, kita lihat bahawa Anwar sebenarnya kalau kita lihat Pakatan Harapan dengan UMNO ni, dia boleh bentuk kerajaan, dia cukup majoriti. Tapi di dalam UMNO ni ramai tidak ingin, hampir semua malah kalau kita lihat ahli parlimen, mereka tidak ingin bekerjasama dengan the volume. Mereka tidak ingin bekerjasama dengan apa orang kata, Pakatan Harapan, ya, kerana penolakan besar-besaran terhadap Pakatan Harapan sedang berlaku di dalam UMNO, ya, akar umbi. Jadi ada kemarahan yang luar biasa, ya, terhadap kepimpinan UMNO kerana disyaki Zahid telah memasuki perjanjian dengan Anwar. Jadi atas dasar itu, parti itu telah mendapat balasan daripada pengundi. Ya, ini adalah satu faktor yang amat besar. UMNO telah kena belasah pada PRU 15 baru-baru ni. Jadi sekarang kepimpinan UMNO amat marah, akar umbi marah, pemimpin-pemimpin bahagian dan cawangan marah dengan Zahid kerana disebabkan Zahid, UMNO mencatatkan prestasi yang terburuk dalam sejarah penubuhannya, ya. Malah Barisan Nasional mencatatkan prestasi terburuk dalam sejarah penubuhannya, dan disebabkan prestasi ini mereka ingin Zahid letak jawatan. Alasan cukup kukuh, apabila Najib mengemudi Barisan Nasional masuk PRU 14 dan Barisan Nasional kalah teruk, jadi Najib secara sukarela dia letak jawatan. Saya masih ingat masa itu saya berada di dalam pavilion. Saya ada diberitahu oleh Najib dan Rosmah secara peribadi bahawasanya salah satu yang menghantar mesej kepada Najib, iaitu mesej daripada pemimpin-pemimpin UMNO lain, ya, supaya Najib perlu letak jawatan, tak lain tak bukan Zahid. Benar atau tidak, Zahid perlu pergi tanya Rosmah dengan Najib lah. Okay? So anyway, Najib telah letak jawatan. Sekarang Zahid perlu letak jawatan. Okay? Sebab dialah punca segala, bukan hanya yang berlaku dalam UMNO, kecelaruan politik tanah air, ya. Dia telah menekan Perdana Menteri untuk secara tidak berperlembagaan lah, untuk mengusulkan pembubaran parlimen. Apabila saya baca arahan MKT, ketetapan MKT berhubung pembubaran ni, saya pernah ceritakan, anda rujuk dalam live saya yang lepas, bahawa kenyataan itu jelas menunjukkan satu bentuk pelanggaran perlembagaan apabila Presiden parti dan parti cuba menetapkan apa yang Perdana Menteri harus lakukan. Itu tidak ada dalam perlembagaan dan tidak boleh dibuat. Jadi atas dasar itu kita telah seksa, ya, rakyat telah terpaksa membuang undi di musim tengkujuh, ya, dan Zahid tidak kisah. Ada video viral yang membuktikan bahawa beliau melakukan PRU awal ni bukan demi rakyat, ianya demi menjaga tengkuk dia dan tengkuk pemimpin-pemimpin Barisan Nasional lain yang didakwanya akan berdepan dengan tuduhan mahkamah. Jadi kita perlu Zahid berundur. Anda sama ada ahli UMNO ke bukan ahli UMNO, tidak kisah. Ini adalah hak kita untuk masuk campur kerana
isu-isu ini adalah isu nasional, bukan isu UMNO lagi. Dan ianya menjadi isu rakyat apabila Zahid meletakkan, mengucar-kacirkan politik tanah air dan cuba mempengaruhi Perdana Menteri secara tidak berperlembagaan untuk mengusulkan pembubaran parlimen. Ya, jadi ianya sudah jadi isu saya, isu awak. Jadi Zahid perlu berundur segera. Bukan dalam masa terdekat, semalam perlu berundur. Ya. So, menurut maklumat, Zahid sememangnya akan berundur dalam masa terdekat. Dan kini semestinya Zahid tengah panik, tengah terdesak kerana segala yang dilakukannya adalah kerana keterdesakan beliau. Ya. Saya lah yang mendedahkan bahawa Zahid telah hilang kawalan terhadap UMNO sebelum PRU 15. Sabotaj yang berlaku besar-besaran, boikot yang berlaku besar-besaran, semuanya adalah disebabkan kebencian terhadap Zahid. Ini menyebabkan jentera pilihan raya telah boikot, telah sabotaj, ya, proses pilihan raya di hampir 100 bahagian di seluruh negara. Benda ni saya beri amaran tetapi tidak didengari oleh Zahid. Ya. Dan Zahid cuba membalas dendam. Dia menyingkirkan orang ini, orang itu kerana orang-orang ni kritikal terhadap pentadbiran dia. Orang-orang ni tidak boleh terima Anwar dan sebagainya. Jadi natijahnya adalah dendam meningkat terhadap Zahid, dan ini telah bertukar menjadi undi dendam di kawasan-kawasan luar bandar, di kawasan-kawasan putih UMNO. Dan oleh kerana luar bandar, jadi undi-undi ini telah mengalir ke PAS. Ya, dan ini salah satu faktor mengapa Perikatan Nasional mendapat undi yang banyak, iaitu PAS, yang menunjukkan peningkatan 31 kerusi berbanding PRU 14. Jadi Zahid perlu berundur, dan saya difahamkan pemimpin-pemimpin UMNO di dalam MKT, ahli-ahli parlimen, semuanya ingin Zahid letak jawatan. Ini termasuk juga yang sudah buat kenyataan di umum seperti Menteri Besar Johor, ya. Dan Ketua Penerangan pun letak jawatan dan menasihati Zahid untuk berundur. Okey. So begitulah perkembangan terkini. Saya difahamkan Zahid akan berundur. Dan bila saya cerita pasal Zahid hilang kawalan sebelum PRU 15 itu, Zahid sudah terlalu berdendam dan terlalu terdesak. Dia tidak berfikir secara waras. Dia tidak sedar sebenarnya apa yang dia lakukan. Dia ingat ianya akan membawa kesan sedikit kepada UMNO, tapi dia tidak tahu bahawa ia membawa kesan yang luar biasa besar terhadap UMNO, sehingga berada di luar kawalan, sabotaj dan sebagainya. Jadi dia memang dah hilang kawalan terhadap UMNO sebelum PRU 15. Ya. Ada orang kata dia sengaja sabotaj kerusi-kerusi tertentu kerana hendak membantu PKR menang, kerana dia ada perjanjian dengan Anwar. Babak perjanjian ni saya percaya, dan malah Zahid bersekongkol dengan Anwar ni itu betul, ya, dari dulu lagi, ya. Termasuk juga surat rahsia kepada istana di mana Zahid menipu ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional dan juga istana. Sebab dia kata no Anwar no DAP, tapi secara senyap dia tipu istana, kononnya seluruh Barisan Nasional sokong Anwar sebagai Perdana Menteri. Dan kemudian dia juga mengaku klip audio perbualan dia dengan Anwar tu betul. Dalam klip audio tu kita tahu Zahid sedang diajar oleh Anwar bagaimana menguruskan perkara tertentu dalam UMNO. Jadi saya percaya memang Zahid bersekongkol dengan Anwar. Dan kini sudah terbukti bahawa Pakatan Harapan yang selama ini berkata tak boleh kerjasama dengan kleptokrat, cuba membentuk kerajaan bersama dengan Zahid dan kleptokrat. Okey, cuba berunding. Ada satu portal berita yang Lim Kit Siang tidak berani menafikan, ianya mengeluarkan kenyataan bahawa Kit Siang mengaku bahawa Pakatan Harapan pertimbangkan kerjasama dengan Barisan Nasional, dan ini diakui sebelum PRU 15. Ya. Jadi memang kerjasama itu ada, atau niat kerjasama itu ada. Tetapi malangnya oleh kerana Zahid ni sudah terima tekanan untuk berundur, jadi Pakatan Harapan sudah berada dalam dilema besar kerana rancangan untuk bentuk kerajaan bersama UMNO tidak mungkin akan tercapai, untuk bentuk kerajaan bersama Barisan Nasional tidak mungkin akan tercapai.
Dan jika kita lihat parti-parti lain di Sabah dan Sarawak, difahamkan GPS cenderung ke arah Muhyiddin Yassin. Sebab parti-parti alternatif ini pun tidak selesa dengan DAP, itu satu. Nombor dua, parti-parti alternatif ini pun tahu Agong boleh sahajalah menolak pencalonan Ismail Sabri kerana Ismail Sabri dikhawatiri boneka Zahid. Boleh sahaja menolak pencalonan Zahid kerana terpalit dengan kes mahkamah. Boleh sahaja menolak pencalonan Anwar kerana Anwar ni adalah bekas banduan dan seorang yang disahkan oleh mahkamah berliwat dan sebagainya. Dan Agong tahu ada kombinasi-kombinasi lain yang boleh menjurus kepada majoriti. Jadi mereka tidak akan mengambil langkah yang mungkin menimbulkan risiko proses pembentukan kerajaan dipanjangkan. Jadi semestinya mereka akan mengambil langkah yang logik. Jadi berdasarkan pemahaman saya, Muhyiddin sudah mendapat majoriti. Apabila Muhyiddin membuat kenyataan dia ada majoriti, saya difahamkan itu adalah kenyataan betul. Okey, dan kita pun sudah lihat laporan Abang Johari dari Sarawak pergi bertemu dengan Muhyiddin dan Hadi. Okey. Bagi saya ini adalah akhir bagi Zahid and the Kleptocrats, dan sekiranya kerajaan terbentuk menunaikan janji untuk tidak melibatkan Zahid and the Kleptocrats, maka saya dah kata saya akan menerima keputusan mandat rakyat. Ya, saya tidak akan menentang kerajaan ini, biarpun saya kekal bersama Tun Mahathir, tapi saya tidak akan menentang kerajaan ini. Sekiranya kritik pun kritikan membina. Okey. Jadi itulah tajuk saya hari ini. Zahid is on his way out. Dia akan keluar daripada jawatan. Sekiranya dia tidak keluar sekalipun kerana ketegak atau apa-apa, saya rasa UMNO akan buat EGM, ya, mesyuarat agung tergempar untuk menyisihkan Zahid. Ya, ini akan berlaku, saudara-saudari. Ini bukan lagi satu jangkaan. So Zahid akan terpaksa berundur. Okey. Dan sekiranya Zahid tidak ingin berundur sekalipun, jangan lupa perlembagaan persekutuan dalam hal-hal membabitkan penubuhan kerajaan, ianya tidak sebut parti. Malah perlembagaan persekutuan ni dari mula sampai akhir dia buta parti. Jadi sekiranya Zahid tidak berundur, itu tidak ada apa-apa makna, kerana apa yang Muhyiddin perlukan ialah sokongan ahli-ahli parlimen secara majoriti bagi membentuk kerajaan. Jadi ahli-ahli parlimen Barisan Nasional boleh sahaja menyokong Muhyiddin. Apek hang nama Hong, okay. Bersemangat sikit bang, lesu sahaja. Ya, memang lesu pun, sebab dalam tempoh 5 hari, jumlah jam yang saya tidur tak sampai 10 jam dalam tempoh 5 hari. Ya. Okey, jadi anda ada soalan ke tidak? Jika anda ada soalan, anda boleh mula bertanya sekarang. Saya ada tetamu, jadi mungkin kita lihat tetamu kita ada soalan ke tidak berhubung topik yang menarik hari ini, iaitu Anwar tidak ada majoriti. Malah saya berani katakan Anwar sah tidak ada majoriti, dan Zahid bakal keluar dari jawatan Presiden UMNO. Okey, ada soalan tak, Tuan? Okey. Mungkin ada lepas ini. Okey. Jadi sekarang terima kasih terbaik RJR Ahmad Farid, terima kasih terbaik RJR. Okey, Daniel Gerai berakhir untuk pejuang juga. Jadi komen-komen macam ni jangan cabar saya akan singkirkan anda, sebab sudah-sudahlah, ya. Okey. Saya dah beritahu semua ramalan saya tepat, melainkan jumlah, ya, GTA perikatan itu tersasar sedikit. Dan sebabnya satu perkara yang semua badan ramalan semuanya meleset kat situ, kerana tidak jangka peratus pengundi Melayu akan rendah. Okey. Semua meleset, ya. Jadi saya anggap mereka yang masuk ni, yang buat komen-komen sedemikian ni,
sedang mencabar saya. Okey. Seeloknya BN stand alone, jadi pembangkang tanpa menyebelahi mana-mana tim. Sekiranya BN stand alone, okey, sekiranya BN stand alone, Perikatan Nasional dia tidak boleh bentuk kerajaan, melainkan dia bentuk kerajaan bersama Pakatan Harapan. Dan hari ini Kit Siang memberitahu perlu Perikatan Nasional perlu pertimbang bentuk kerajaan bersama dia. Lim Kit Siang, my message to you, awak adalah seorang manusia yang tidak berprinsip. Tiba-tiba pergi melutut depan PAS, dan anda akan gunakan retorika sama. Oh, ini demi rakyat, ini demi kestabilan. Tetapi ketua anda, Anwar Ibrahim, terlalu bongkak, sombong, dekat dengan apa orang kata garisan penamat. Dia lupa bahawa Pakatan Harapan tidak mungkin mendapat majoriti tanpa undi dendam UMNO. Ya, dan dia menolak Mahathir. Anda semua memfitnah Mahathir banyak-banyak tanpa sedar bahawa anda sebenarnya tidak mungkin menang dulu kalau bukan Mahathir. Sebab Mahathir menyeru rakyat sokong PKR kerana semua dari Bersatu bertanding di bawah tiket PKR. Jadi PKR sendiri mendapat manfaat daripada kehadiran Mahathir. Disebabkan tidak ada Mahathir, PKR pun jatuh, DAP jatuh 2 kerusi, PKR paling teruk jatuh, dan PKR sudah kembali ke tahap PRU 13, dan yang paling amanah pun jatuh. Okey, walaupun dan total kerusi tak cukup untuk bentuk majoriti. Jadi rasakanlah Lim Kit Siang, rasakanlah Anwar, kerana anda memfitnah Tun Mahathir banyak, termasuk sebab dia letak jawatan anda spin. Tetapi saya masih ingat pada hari Tun Mahathir letak jawatan, Anwar dan Lim Guan Eng pergi ke rumah Tun Mahathir dan mendengar penjelasan, dan kemudian bila keluar the first press conference, Anwar dan Lim Guan Eng mengaku bahawa mereka faham sebab Mahathir letak jawatan dan bersetuju dengannya. Lepas itu baru spin. Ya, sekarang anda rasakan Anwar kekal PM tepi. Ya. Ada soalan tak tuan? Mungkin ada. Tengok penonton banyak bertanya tentang apakah faktor pejuang kalah. Ya, apakah faktor pejuang kalah? Saya dah jelaskan. Terima kasih tuan. Apakah faktor pejuang kalah? Saya dah jelaskan di dalam live terdahulu hari ini. Jadi anda scroll ke bawah, anda rujuk live itu. Memang terperinci. Saya dah jelaskan. Ya, anda rujuk live itu. Sekiranya tidak, anda boleh juga rujuk di YouTube Regi Jesse Rita Udin. Tajuk live tu saya baca ya. Tajuk live tu jap 1 minit. Tengah hari tadi ke petang tadi saya buat satu live khas. Ya, anda boleh rujuk. Sekejap ya. Okey. Live tersebut bertajuk Anwar Ibrahim tengah menyesal gila, ini sebabnya. Jadi anda boleh rujuk, penjelasannya terperinci. Okey, ada apa-apa lagi? Selain daripada pejuang gitu ya. Daripada pejuang Datuk. Adakah Tun menjadi mangsa kepada putar belit daripada PN dan PH? Ya, Tun memang jadi mangsa putar belit PH. Saya beri satu bukti jelas. PH kata ini Tun, itu Tun dan sebagainya. Dan PH memberi persepsi dia lega tak ada Tun sekarang, ada bawah Anwar ianya akan maju. Saudara-saudari, bawah Anwar, PH sudah jatuh balik ke tangga lebih kurang seperti mana pada PRU 13. Ya. Jadi manakah teori Anwar tanpa Tun PH akan maju? Cuba cerita Anwar, cuba cerita Lim Kit Siang. Ya. Lim Kit Siang tak serang kluster mahkamah tiba-tiba. Ya. Adakah ianya kerana DAP juga ada kluster mahkamah, iaitu anak Lim Kit Siang sendiri, Lim Guan Eng. Ya. Benda tu tak nak spin ke? Ya. Ingat ya,
Lepas Lim Guan Eng dan Anwar keluar daripada rumah Tun selepas Tun letak jawatan, lepas mereka bertanya, mereka beritahu media bahawa mereka berpuas hati dengan penjelasan Tun dan setuju Tun letak jawatan atas prinsip. Yang lebih-lebih itu adalah spin kemudian. Ya, sekarang jika benar anda akan maju tanpa Tun, kenapa anda balik ke tahap pada PRU 13? Ya, sekarang saya nasihatkan PH duduklah sebagai pembangkang, ya, dan raikan PM tepi anda Datuk Seri Anwar Ibrahim, ya. So saya nak beritahu Tan Sri Muhyiddin Yassin, ya, bahawa masalah yang berlaku di dalam negara ini sebelum PRU 15, di mana Anwar cuba dapatkan sokongan untuk jadi Perdana Menteri, langkah Sheraton dan sebagainya, risikonya tetap ada. Ini saya terpaksa maaf, saya kena bagi tahu. Kerajaan yang bakal didirikan tetap rapuh dan ada UMNO di dalamnya, dan UMNO sudah ada sejarah bersekongkol, berbincang untuk cuba bentuk kerajaan lain, dan saya tidak mustahil akan berlaku rundingan-rundingan melibatkan Anwar. Cuma satu sahaja kita boleh lega sikit, kerana jika Zahid berundur, UMNO tu bukannya UMNO Zahid lagi. Tanpa Zahid, sukar bagi MP-MP lain, sukar bagi pemimpin-pemimpin UMNO lain untuk cuba berunding dengan Anwar. So itu ada kelegaan sikit lah. Jadi di situlah saya berharap tidak jadi seperti dulu-dulu, ya. Apa pun, saya amat yakin kerajaan yang bakal terbentuk, maksimum saya beri 2 tahun akan berlaku PRU, ya. Kalau tidak lebih awal pun mungkin berlaku PRU. Saya tak nak sebut mengapa, saya tak nak sebut lagi bagaimana saya membuat ramalan ini. Okay. KD Jazri, the saddest is kami orang Melayu Islam tolak PH yang di belakangnya ada DAP. Okay. Alright. Rakyat masih owe it to Tun Mahathir. Yes. Tuan ada lagi? Tak ada lagi. Okey, so jelas lah. So kesimpulannya, Anwar tidak ada majoriti. Okey, Anwar akan duduk sebagai PM tepi. Ini jangkaan saya. Berdasarkan maklumat juga itu yang saya dapat. Dan Zaid Hamidi is on his way out. Okay. Alright. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.